Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Baik Al-Hikmah, Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Putra. Cikgu doakan semoga warga Putra semua berada dalam keadaan ceria dan semoga kita bertabah menghadapi pandemik COVID-19 ini. Setiap ujian yang melanda pasti ada hikmahnya. Cikgu, Guru Perpustakaan dan Media Sekolah Kebangsaan Putra, Cikgu Puan Hamisah binti Hashim merupakan Guru Perpustakaan dan Media Sekolah Kebangsaan Putra bagi tahun 2021 pada kali ini. Di sini cikgu ingin menerangkan mengenai program Nilam. Anak-anak boleh lihat pada gambar di skrin tersebut, iaitu menunjukkan bahawa pembacaan sedang dijalankan oleh murid-murid tersebut dan menunjukkan bahawa budaya membaca itu amat digalakkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Anak-anak biasa dengar kan apa itu Nilam? Baik, Nilam. Sebelum itu, cikgu nak terangkan apa itu latar belakang program Nilam. Okey. Nilam atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan gabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca. Itu dipanggil sebagai Nilam. Okay, program utama Nilam iaitu memberi fokus kepada fokus bacaan, rumusan dan gerakan membaca. Baik, kita lihat kepada fokus bacaan. Fokus bacaan meliputi kepada buku fiksyen dan buku bukan fiksyen. Dan seterusnya, pelbagai lagi bahan bacaan termasuklah bahan bacaan digital. Seterusnya ialah murid-murid digalakkan untuk membuat rumusan. Dan kemudian dengan membaca ini ialah gerakan membaca ini dapat memupuk minat membaca dalam kalangan murid. Okey, seterusnya ialah objektif Nilam ya. Yang pertama ialah melestarikan budaya pembacaan yang berkualiti. Anak-anak boleh memilih bahan bacaan yang berkualiti dan memberi sumber faedah. Yang kedua ialah membaca pelbagai jenis bahan. Seperti yang cikgu sebutkan tadi ialah seperti bahan fiksyen, bukan fiksyen, bahan digital atau apa jua sumber ilmu yang mampu memberi bahan yang ilmiah. Seterusnya ialah meningkatkan kemahiran mencari ilmu pengetahuan. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu kita boleh terokai dalam pelbagai bidang. Sama ada melalui bahan internet ataupun apabila anak-anak sedang naiki kenderaan ternampak apa jua kenyataan di sepanjang jalan raya, itu disebut sebagai mencari ilmu pengetahuan, beroleh ilmu pengetahuan. Yang seterusnya ialah projek Nilam ini ialah penglibatan semua guru, ibu bapa dan juga komuniti. Seterusnya ialah cikgu ingin fokuskan kepada bahan bacaan. Bahan bacaan iaitu terbahagi kepada buku dan bukan buku. Jika kita lihat daripada segi buku, buku iaitu berbentuk fizikal ya. Kita boleh pegang buku tersebut, kita boleh lihat bilangan muka suratnya, siapa penulisnya. Dan seterusnya ialah e-book ya. Seperti mana sekarang ni terdapat buku yang boleh diakses melalui online ataupun kita panggil e-book ya. Yang kedua ialah bahan bukan buku. Terdiri daripada bahan bercetak dan bahan bukan bercetak. Kita lihat jenis bahan buku. Bahan buku, buku fiksyen ya. Buku fiksyen ni ialah buku cerita. Ringkasnya ya. Iaitu pelbagai buku cerita yang kita boleh baca. Yang kedua ialah bahan bukan fiksyen.
Bukan fiksyen ini menjurus kepada pengetahuan am maupun fakta yang kita perolehi seperti kajian sains maupun kajian teknologi maklumat. Kemudian ialah jenis bahan bukan buku. Bahan bukan buku iaitu bahan yang bercetak. Contohnya seperti peta, rencana, cerpen, artikel dan risalah maupun brosur. Kesemua ini dipanggil sebagai bahan bukan buku kerana ia bercetak. Seterusnya ialah bahan bukan buku. Bahan bukan buku tetapi bercetak. Contohnya seperti ialah blueprint, buku scrap dan apa jua bahan yang memberi maklumat. Dan seterusnya ialah bahan bukan buku tetapi ianya bercetak. Contoh ialah komik, poster dan chapter. Jika kamu berjumpa poster ataupun chapter maupun di koridor sekolah ada terbaca poster ataupun membaca chapter, ianya dikira sebagai bahan bacaan ya anak-anak. Dan seterusnya ialah komik. Komik juga kita perlu memilih komik yang berunsurkan ilmiah yang mempunyai standard nombor buku. Dan seterusnya ialah bahan bukan buku iaitu bahan bukan cetak maupun iaitu dalam bentuk CD ya. Itu kita boleh rekod juga. Dan seterusnya ialah bagaimana perekodan bahan bacaan itu dilaksanakan ya. Okey, merekod bahan bacaan nilam menggunakan ID delima pada komputer anda melalui sesawang iqnilam.moa.gov. Anak-anak boleh buka, type IQ Nilam. Kemudian paparannya akan dilihat sebegini. Log masuk ID delima dan password. Ya, cuba perhatikan stepnya. Masukkan ID. Okey. Okey, kemudian masukkan password kamu. Okey, paparannya akan sebegini ya. Akan keluar profil murid dan borang maklumat bacaan murid ya. Iaitu judul buku. Dan seterusnya kamu dikehendaki membuat rumusan, seterusnya kamu simpan maklumat tersebut. Itu menggunakan IQ Nilam ya secara online. Dan seterusnya ialah perekodan melalui secara manual ya. Borang ini akan cikgu masukkan dalam akan maklumkan dalam grup KSIB kamu ya. Kamu boleh download nanti. Iaitu seperti mana yang kamu tahu, kamu hanya perlu menulis judul buku serta jenis buku, bahasa dan muka surat serta aktiviti. Aktiviti itu terhad kepada 4 aktiviti selalunya. Contoh seperti jika kamu membaca sebuah buku itu, kamu hanya komen. Jadi ia sebagai satu aktiviti. Jika kamu komen dan kamu bercerita kepada adik kamu, maka ianya menjadi 2 aktiviti. Gitu ya. Kemudian kamu jumlahkan di bawahnya jumlah yang kamu telah baca tersebut ya. Okey. Cikgu doakan kamu boleh buat yang terbaik untuk perekodan tersebut.
Apabila kamu selesai rekod, setiap bulan cikgu akan kumpul jumlah bacaan kamu dan berikut ialah penarafan bintang yang akan diberi pada hujung tahun ya. Murid-murid boleh tengok 1 bintang, bacaan sebanyak 144 sehingga 287. Dan begitulah seterusnya ya. Sehingga 5 bintang, bacaan 720 ke atas. Okey, sekian penerangan dari cikgu mengenai perekodan nilam. Cikgu doakan kamu dapat melaksanakannya dengan baik dan jika tidak faham, boleh PM cikgu. Pesanan cikgu ialah #kita jaga kita, kita pasti menang. Sekian, terima kasih.